Antara paparan menarik hari ini, MCA sedia bekerjasama dengan DAP. Tulau wanita anggap PMX murtad walau Anwar pimpin individu bersyahadah. Kerajaan PAS Terengganu benarkan pelancong bukan Islam pakai sut renang. Kerajaan sita kilang beras di Kedah sorok 180 tan metrik beras. MCA sedia bekerjasama dengan mana-mana parti termasuk DAP terutamanya apabila ia melibatkan isu-isu rakyat. Menurut Ketua Pemudanya, Ling Tian Sun, isu-isu rakyat sememangnya sentiasa menjadi keutamaan MCA dan diharapkan kerjasama berkenaan akan lebih membantu. Katanya kalau isu-isu rakyat yang boleh membantu rakyat dan boleh bawa negara kita ke satu tahap yang lebih berjaya, mengapa tidak? Bagi saya, isu rakyat sentiasa diutamakan. Tambah Tian Sun, dalam era kerajaan perpaduan ketika ini, MCA perlu bangkit dan berada bersama dalam barisan kepimpinan kerajaan. Justru katanya MCA juga perlu sentiasa terbuka dan boleh bekerjasama dengan sesiapa sahaja. Katanya dulu kita di bawah payung BN tetapi sekarang di bawah kerajaan perpaduan yang sentiasa terbuka dan boleh bekerjasama dengan sesiapa sahaja. Sementara itu, Tian Sun berkata jika berlaku rombakan kabinet, MCA akan tetap terus memberikan sokongan kepada kerajaan. Selepas beberapa hari meluahkan hasrat supaya jawatan dipangkunya di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup diisi segera, Armiza Muhammad Ali meminta semua pihak tidak membuat spekulasi berkaitannya. Beliau berkata sebarang keputusan terserah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sungguh pun mengakui memang ada keperluan mengenai pengisian jawatan berkenaan. Katanya, saya fikir lebih baik tidak membuat spekulasi. Jangan memberi tekanan kepada Perdana Menteri. Pelantikan itu adalah kuasa beliau dan perkenan yang di-Pertuan Agong. Kalau kita buat sebarang spekulasi dan bercakap lebih banyak, lagi lambat Perdana Menteri mengisi tempat ini, kita tunggu sahaja. Jumaat lalu, Armiza meluahkan hasratnya agar jawatan itu diisi segera, susulan ura-ura rombakan Jemaah Menteri yang bakal dibuat dalam masa terdekat. Memangku jawatan itu sejak 30 Julai lalu, susulan kematian Salahuddin Ayub. Beliau mengakui komitmen tinggi diperlukan dan cabaran kepada kerajaan dalam menangani isu kos sara hidup. Armiza secara berseluruh menyebut, sejak memangku, kepala saya sedia botak pun semakin licin. Rambut pun takut nak tumbuh. Pada 27 September lalu, Anwar berkata, beliau masih sedang memikirkan tentang rombakan Jemaah Menteri yang bakal dibuat antaranya untuk mengisi kekosongan ditinggalkan Salahuddin. Ketua Audit Negara Wan Surayawan Muhammad Razzi memberi gambaran bahawa peningkatan hutang negara bukanlah sesuatu yang perlu dibimbangkan. Laporan Ketua Audit Negara 2022 mendedahkan bahawa hutang negara telah meningkat sebanyak 10.2% dari 2021 hingga 2022. Katanya, saya ingin menegaskan bahawa penyata kewangan adalah stabil, malah jauh lebih baik berbanding tahun lepas. Jadi, ya, hutang telah meningkat tetapi pada masa yang sama, hasil dan prestasi kewangan kita juga meningkat. Begitu juga keluaran dalam negara kasar. Dan sebab itu kita beri pendapat tanpa teguran dengan perenggan hal-hal lain yang pangkatnya lebih tinggi berbanding 2 tahun lepas. Hutang tidak dapat dielakkan kerana kita memerlukan lebih banyak wang untuk program dan ia juga membolehkan untuk menggunakan pinjaman dan pembayaran balik. Secara keseluruhannya ia lebih baik daripada tahun lepas dan ia stabil. Menurut laporan yang diterbitkan, hutang negara meningkat daripada RM979.814 bilion pada 2021 kepada RM1.079 trilion. Wan Suraya berkata jumlah hasil kerajaan persekutuan pada 2022 ialah RM294.357 bilion iaitu peningkatan 25.9% berbanding RM23.752 bilion pada 2021. Defisit kerajaan persekutuan pada 2022 direkodkan pada RM99.482 bilion atau 5.6% kepada KDNK. Laporan Ketua Audit Negara dibentangkan di Parlimen selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong pada 26 September. Ia mengandungi 15 laporan melibatkan 2 di peringkat persekutuan iaitu Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan 2022 dan Penyata Kewangan dan Pengauditan Pematuhan Agensi Persekutuan 2021. Tula tangkap layar dakwaan seorang wanita yang menganggap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah keluar dari agama Islam atau murtad. Menerusi komentarnya, ejen sebuah syarikat insurans itu selamba mempersoal wajah Menteri Kewangan berkenaan sebagai tiada air muka cahaya ketenangan. Pengguna Facebook tersebut juga mengakui otaknya berserabut melihat wajah suami Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail itu. Katanya, kenapa tengok PMS ini langsung tiada air muka cahaya ketenangan. Lagi tengok lagi serabut otak ini.
Walaupun wanita itu dinasihatkan untuk melakukan sembahyang taubat oleh netizen, dia dilihat masih bersikap ekstrim terus menabur fitnah terhadap Perdana Menteri. Katanya tak akan ada ketenangan kalau tengok muka orang murtad, akan tenang tengok muka alim ulama dan baca Al-Quran. Rata-rata warganet terkejut dengan sikap pelampau penyokong pembangkang itu yang menyamai perangai puak Khawarij, iaitu kelompok pada abad pertama Hijrah yang mengkafirkan golongan yang tidak sealiran dengannya. Kata netizen, kutip ditangkap polis, jangan tak kutip, mulut tak ada tindak jaga. Seorang yang telah diberi mandat mengislamkan orang dituduh murtad. Ia adalah satu fitnah yang amat besar. Bulan lalu, Perdana Menteri berkesempatan memimpin syahadah seorang lelaki memeluk Islam selepas menunaikan solat dan menyampaikan khutbah Jumaat di Masjid Pusat Kebudayaan Islam New York. Ketika Anwar beredar sambil bersalaman dengan jemaah selepas menyampaikan sumbangan Al-Quran daripada kerajaan kepada masjid, pengacara majlis memaklumkan seorang lelaki dikenali sebagai Andrew mahu memeluk Islam dan memintanya tampil. Seorang pegawai masjid kemudiannya dilihat mencepuk Anwar sambil pengacara majlis mengumumkan Perdana Menteri akan menyempurnakan perislaman lelaki berkenaan. Majlis itu adalah secara kebetulan dan tiada dalam atur cara rasmi menurut pegawai media daripada pejabat Perdana Menteri. Sementara itu, pada Ogos lepas, Anwar turut mengajar ucapan kalimah syahadah kepada seorang lelaki berusia 27 tahun di Masjid Ar-Rahimiyah Kelang selepas menunaikan solat Jumaat. Pemuda warga negara Malaysia berkenaan dikenali sebagai Muhammad Anwar selepas memeluk Islam. Fenomena Khawarij dan takfiri dalam era kerajaan Madani Muqtahir ini dilihat semakin berleluasa dilakukan sebagai masyarakat, terutamanya penyokong tegar pembangkang. Pentaksub terbabit tidak terkecuali warga emas bahkan meninggalkan komentar berbau fitnah dan mengaibkan di media sosial selain selamba bermain isu 3R, agama, kaum dan raja. Sentimen politik kebencian ditanam pemimpin blok pembangkang juga dilihat mempengaruhi penyokong mereka yang kurang cerdik untuk bersikap ekstrim, termasuk tergamak mencadangkan santau ke atas Perdana Menteri. Kerajaan Negeri Terengganu yang dikuasai PAS membenarkan pelancong bukan Islam memakai sut renang sekiranya hendak mandi di pantai dan pulau. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Terengganu, Datuk Razali Idris berkata, pelancong bukan Islam tidak terikat dengan etika pemakaian menutup aurat. Menurutnya, mereka boleh berpakaian seperti biasa, bersesuaian dengan aktiviti yang dilakukan kerana tidak tertakluk di bawah penguatkuasaan Garis Panduan Hiburan, Persembahan Kebudayaan dan Sukan Terengganu. Katanya, pelancong bukan Islam boleh berpakaian seperti biasa yang bersesuaian dengan aktiviti mereka lakukan sewaktu percutian di negeri ini. Mereka boleh memakai sut renang kalau hendak mandi di pantai pulau perairan, tetapi janganlah pakai di tempat awam seperti Pasar Besar Kedai Payang. Sebelum ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Ladang, Zuraidah Matno, mendesak agar penguatkuasaan etika pemakaian menutup aurat dalam kalangan pelancong diperketatkan. Ekoran peraturan itu didakwa kurang dipatuhi. Sebuah kilang beras di Kedah disita selepas disyaki menyorok beras putih tempatan. Berjumlah 180 tan metrik dianggarkan bernilai RM405,000 menerusi operasi beras putih tempatan yang dijalankan semalam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata, pemeriksaan ke atas kilang itu mendapati beras bergrade super special tempatan 5% atau beras putih tempatan di dalam kampik jumbo berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Katanya, buat masa ini, lokasi dan nama syarikat kilang itu tidak boleh didedahkan supaya tidak mengganggu kes yang masih dalam siasatan. Ini merupakan sitaan pertama di bawah OPBPT. Cuma saya dimaklumkan pihak kawal selia padi dan beras melakukan operasi seperti biasa setiap masa. Pada hari Sabtu yang lalu, KPB juga ada melakukan operasi dan menyita beras di sebuah kilang di sini. Chan berkata kes itu sedang disiasat di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Padi dan Beras Berlesenan Kilang-Kilang Padi 1996. Beliau turut memberi amaran kepada pihak yang berkenaan supaya mematuhi undang-undang yang ditetapkan dan menegaskan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta anggota-anggota pasukan petugas akan bertindak tegas terhadap mereka yang didapati melanggar peraturan sedia ada. Chan berkata setakat ini pasukan petugas OPBPT telah melakukan pemeriksaan ke atas 8 pemborong dan 6 pengilang beras di Kedah bagi mengesan sebarang kegiatan menyorok beras, menukar kampit dan mencampurkan beras putih tempatan dan beras putih import. Sementara itu, mengulas mengenai gesaan petani di negeri ini agar harga belian padi oleh pengilang dinaikkan, Chan berkata kementerian yang memahami masalah yang dihadapi pesawat dan sentiasa berusaha mencari jalan penyelesaian terhadap isu itu. Namun, beliau menegaskan sebarang penyelarasan terhadap harga belian padi perlu seiring dengan harga runcit yang dikenakan terhadap pengguna bagi mengelakkan kerugian kepada pihak pemborong dan pengilang. Mengulas mengenai cadangan setengah pihak agar kadar skim subsidi harga padi dinaikkan, Chan berkata kerajaan baru sahaja menaikkannya daripada RM360 per tan metrik kepada RM500 per tan metrik pada Ogos lalu.
Katanya, jadi saya rasa dalam masa terdekat ini untuk naikkan lagi bukan sesuatu yang senang. Jadi kita akan melihat daripada sudut yang lain untuk memuaskan hati semua pihak dan pihak berkepentingan dalam industri ini. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.